Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni koleksi hadis hukum. Dalam kitab taharah lagi, ibadatnya kitab taharah. Kita masih bincang masalah ke-65, masalah ke-65. Mandi kerana hendak ihram. Ihram niat nak haji ke nak umrah dah. Mandi kerana hendak ihram. Masuk ke Mekah dan hendak wukuf. Hadis ke-114. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa qattasala rawahu Tirmizi wa Daraqutni. Hadis ke-114. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pakaiannya kerana hendak ihram. Hendak berihram lah, hendak niat mas umrah ke haji dah. Lalu beliau mandi. Hadits Tirmizi dan Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni dah. Rujuk Muntaqa jilid 1/47. Hadis ke-115 an Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu qala kana Ali bin Abi Talib yaghtasilu yawm al-'idaini wa yawm al-jum'ati wa yawm Arafah wa idza arada an yuhrima rawahu Syafi'i. Hadis ke-115 dari Ja'far bin Muhammad menerangkan bahawasanya Ali radhiyallahu selalu mandi untuk hari raya, hari Jumaat, hari Arafah dan apabila hendak berihram. Tak kala dah hari raya, hari Jumaat, hari Arafah dan apabila hendak berihram. Hadis riwayat Syafi'i. Rujuk Muntaqa jilid 1/148. Hadis yang ke-116 النافع عن مولى بن عمر رضي الله عنه قال إن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوان حتى يصبح يغتسل ثم يدخل مكة نهرا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله رواه Muslim. Hadis ke-116 dari Nafi' Maula Ibnu Umar menerangkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu apabila pergi ke Mekah senantiasa bermalam di Zituwa. Nak pergi Mekah, kita cerita haji umrah tak tahulah dah. Ini penting nak masuk Mekah. Dia bermalam di Zituwa hingga pagi hari. Di pagi itu beliau mandi dan kemudian masuk ke Mekah pada siang hari. Waktu siang hari lah. Malam Zituwa, siang hari esok tu baru je mandi pergi Mekah dah pada siang hari. Dan Ibn Umar menerangkan bahawa sedemikianlah Nabi lakukan jika beliau pergi ke Mekah. Hadirin Muslim. Rujuk Muntaqa jilid 1/148 lah. Hadis ke-117 an Nafi' bin Umar radhiyallahu anhu qala inna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu li ihramihi qabla an yuhrima wa li dukhulihi Makkah wa li wuqufihi 'ashiyata Arafah. Rawahu Malik. Hadis ke-117 dari Nafi' Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Umar radhiyallahu selalu mandi untuk ihramnya sebelum berihram dan untuk masuk ke Mekah dan untuk berwukuf daripada Arafah pada hari Arafah. Hadis Malik. Rujuk Muntaqa jilid 1/32. Habis ni okey, kita silap tertinggal, kita kena undur balik. Kita pergi muka surat 150. Okey. Perbincangan dia hadis ke-114. Selain diriwayatkan oleh Tirmizi, Ad-Daraqutni juga Baihaqi dan At-Tabrani, hadis tadi lah. Menurut pendapat Tirmizi, hadis ni hasan. Hadis ni hasan. Akan tetapi Al-Aqili mendhaifkannya. Al-Aqili mendhaifkannya. Kata Ibn al-Mulaqin, boleh jadi At-Tirmizi menghasankan hadis ini kerana tidak mengetahui keadaan Abdullah bin Ya'qub yang menyebabkan Al-Aqili melembahkan hadis ini. Hadis tu ada perawi yang dhaif lah sekali dah. Dah. Hadis ini menyatakan bahawa mandi untuk berihram sebelum niat ihram lah. Suatu ibadah yang disyariatkan bukan bid'ah Malik bagus dah. Sunat lah. Mandi sebelum niat ihram. Hadis ke-115 pula menyatakan bahawa kita disuruh mandi untuk berwukuf di padang Arafah. Ini suku pula. Nak wukuf di padang Arafah, molek mandi. Hadis ke-115. Hadis ke-116 menyatakan bahawa kita disuruh mandi untuk masuk ke Mekah pula. Suku pula. Tak ada kaitan umrah niat ke apa. Nak masuk Mekah pun mandi lah. Hadis ke-117 menyatakan bahawa kita disuruh mandi untuk wukuf. Untuk wukuf di Arafah.
molek mandi dah. Hadis 117. Wukuf di Arafah. Okey, yang kedua, poin kedua. Kebanyakan fuqaha berpendapat Tok Guru Fiqh ni bahawa mandi untuk ihram, untuk niat ihram nak umrah ke haji nak disunatkan. Banyak ulama fiqh kata begitu. Kata An-Nawawi, muafakat, sepakat segala ulama menyunatkan mandi untuk ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Niat nak haji ke niat nak umrah ke, molek belaka mandi dulu atau ihram untuk kedua-duanya sekali. Niat untuk kedua-duanya sekali pun molek haji kirang ke apa dah. Jadi baik di miqat dia berihram ataupun bukan di miqat nak telajuk ke dah. Jadi lepas kena bayar dam lah, tapi tetap dia boleh lagi molek lagi dimandi dah. Mandi ini tidak wajib, hanyalah sunat muakkadah, sunat ditekankan saja, dibenci kita meninggalkannya. Demikianlah nas Imam Syafi'i dalam Al-Ummu dan disetujui oleh seluruh sahabat Imam Syafi'i. Kata Ibn Muzir dalam Al-Ishraf, sepakat seluruh ulama menetapkan bahawa ihram dengan tidak mandi pun boleh. Sepakat pula kata tidak jadi syarat, rukun ke wajib ke apa, semuanya sunat dah. Diriwayatkan dari Al-Hasan Basri bahawa beliau berpendapat apabila seorang lupa mandi di kala ihram, hendaklah dia mandi di kala teringat. Masa nak niat tu lupa, lepas tu boleh mandi lagi dah. Kata Syafi'i, disukai mandi atas orang yang hendak ihram, baik dewasa maupun kanak-kanak laki-laki ataupun perempuan, baik yang haid ataupun nifas. Jadi niat ni boleh masa haid dia. Masa dia boleh masa tu dah. Upacara wukuf boleh dia tak bolehnya. Tawaf saja dah. Jadi perempuan apa boleh niat, walaupun dalam keadaan haid boleh niat ihram dah. Kata An-Nasir, mandi untuk ihram wajib hukumnya. Ini pendapat ulama Nasir. Disebut dalam Al-Ummu disukai untuk orang yang ihram mandi di 7 tempat. Dan 7 tempat ni moleknya mandi dah. Mandi ihram lah. Mandi niat. Untuk ihram masuk ke Mekah, untuk wukuf di Arafah. Nak masuk wukuf Arafah tu niat. Jadi dia molek mandi dah. Untuk bermalam di Muzdalifah pun molek mandi. Untuk melempar jumrah yang 3 pun molek mandi, kerana tempat ini adalah tempat berkumpulnya manusia. Kerananya disukai kita mandi, tak boleh busuk lah. Kita buang busuk ke orang lain dah. Kata Ibn Tin, sahabat-sahabat kami tidak menyebut tentang mandi masuk ke Mekah. Mereka menyebut mandi untuk tawaf. Kalau demikian, mandi untuk masuk ke dalam kota Mekah sebenarnya mandi untuk tawaf itu saja. Ada kata kait dengan nak tawaf, mana ada. Pasal masuk Mekah ni kena tawaf. Adakah semata-mata kerana tawaf ataupun kerana masuk Mekah? Jadi khilaf dah. Kita apalah gitulah. Pendapat yang ketiga, tidak ada perselisihan yang patut diperhatikan dalam masalah ini. Jelas sekali hadis tertera ini menerangkan kebaikan mandi untuk ihram masuk ke Mekah dan untuk wukuf di Arafah dah. Mengingatkan bahawa ada ulama yang mewajibkan mandi di kala ihram. Baik para umat yang hendak berihram mengutamakan mandi sebelum meniatkan ihramnya. Jadilah mana pun molek lah. Wajib ke sunat pun yang penting molek dah. Namun demikian hadis yang tegas menyuruh kita mandi tidak ada. Tapi sekadar sebut ada nak ambil mandi itu ada, tapi Nabi suruh tengah-tengah tak jelas dah. Ya, ada hadis yang menyuruh orang yang haid dan nifas mandi untuk meniatkan ihram. Tak ada dah. Orang yang haid dan nifas mandi tak ada dah. Maka segolongan ulama memahamkan bahawa suruhan mandi di sini untuk membersihkan diri dari orang yang haid dan nifas. Lantaran demikian kita menyukai orang mandi untuk ihram, tetapi menetapkan mandi di situ suatu tuntutan syarak tidak dapat dan tidak ada alasan menyalahkan orang tidak mengerjakannya. Tak ada salah dah. Tidak suruh yang kuat sehingga wajib dah. Tak siapa dah. Okay, boleh rujuk Al-Muntaqa jilid 1 muka 47 hingga 148, Naul Auta jilid 1 muka 300, 31, 301, 302, Al-Majmu' Syarah Muhazzab jilid 7 muka 210, 213, Subulus Salam jilid 1 muka 220, At-Tahawi muka 405, Ar-Rawdatun Najiyah jilid 1 muka 260. Okey, habis masalah kena pilihan mandi untuk ihram ke masuk Mekah ke apa dah, untuk wukuf. Okay, masalah kena pilihan pula mandi sudah siuman dari pengsan. Lepas pengsan tu tak khabar tu. Lepas khabar tu wajib mandi ke tidak dah. Hadis ke-118 an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat saqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala usalla an-nasa asalla an-nasu qulna la hum yantazirunaka ya Rasulullah qala da'u li ma'an fil mikhdabi qalat fa fa'alna faghtasala thumma dhahaba diyanu'a
فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس قالت فقال عمر أنت أحق بذلك قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليستأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتأخر فقال لهما أجلسان إلى جنبه فأجلساه إلى جنبه أبي بكر فكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد رواه البخاري ومسلم. Dari Aisyah, hadis ke-11 dari Aisyah Al-Mu'minin radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah SAW telah parah sakitnya, beliau bertanya apakah manusia telah bersolat? Kami menjawab belum. Mereka menanti tuan ya Rasulullah. Mendengar itu Nabi pun berkata, berikanlah aku air dalam sebuah ember yang besar, beldi besar. Kata Aisyah, maka kami pun memenuhi permintaannya dan beliau pun mandi. Sudah mandi, beliau bergerak untuk berjalan. Maka beliau pun pengsan. Sudah beliau sedar dari pengsannya, beliau bertanya lagi, apakah orang-orang di masjid telah bersalat? Kami menjawab belum. Mereka menanti tuan juga, ya Rasulullah. Mendengar itu Nabi pun menyuruh kami meletakkan air dalam ember besar. Dengan serta-merta kami memenuhi suruhannya dan lalu beliau mandi. Lepas pengsan nak mandi dah. Kemudian beliau bergerak untuk berjalan lalu pengsan lagi pengsan pula. Sudah sedar beliau bertanya lagi, adakah orang-orang di masjid sudah bersalat? Kami menjawab belum juga masih menanti kedatangan tuan untuk salat Isyak. Kata Aisyah, para sahabat menanti Rasulullah SAW dalam masjid untuk salat Isyak. Berkata Aisyah lagi, sudah itu barulah Rasulullah SAW menyuruh seseorang pergi kepada Abu Bakar untuk meminta supaya Abu Bakar menjadi imam bagi manusia di masjid. Maka Abu Bakar berkata, beliau ini seorang penghibah lemah hati. Maka Abu Bakar berkata, berdirilah engkau wahai Umar menjadi imam. Kata Aisyah, Umar menjawab, tuan lebih berhak menjadi imam. Kata Aisyah pula, maka bersalatlah Abu Bakar mengimami manusia di masjid untuk beberapa hari. Kemudian sudah Rasul merasakan dirinya sihat, beliau pun pergi ke masjid dipapah oleh dua orang lelaki, salah seorang daripadanya ialah Abbas radhiyallahu anhu untuk salat zuhur. Di ketika itu Abu Bakar sedang salat bersama jemaah. Manakala Abu Bakar melihat Nabi datang, beliau pun mengundurkan diri. Maka Nabi mengisyaratkan supaya Abu Bakar tetap di tempatnya dan Nabi berkata kepada yang mampahnya, dudukkanlah aku di samping Abu Bakar. Setelah itu Nabi solat diikuti oleh Abu Bakar dan manusia yang ramai mengikuti solat Abu Bakar. Nabi solat sambil duduk. Hadis Bukhari dan Muslim. Rujuk Al-Muttaqa juz 1 muka 50. Jadi poin pertama dah. Hadis ke-118 menyatakan bahawa mandi bagi orang yang sedar dari pengsan adalah disukai. Tak tahu kata wajib ke sunat, tapi Nabi tak suruh pun. Tapi Nabi ni biasa Nabi lepas pengsan Nabi mandi dah. Yang kedua, tidak ada perselisihan antara fuqaha dalam masalah ini. Jadi molek mandi dia sukai dah. Tak khilaf. Yang ketiga, hadis tersebut ini banyak dalalahnya. Dalalah yang terpenting ialah menganggap baik mandi bagi orang pengsan sudah sadar dari pengsannya. Mana pun anggap baiklah sebab Nabi buat. Hal ini diistimbakkan dari Nabi SAW sewaktu mengulang-ulang mandi. Sesudah sedar dari pengsannya, Nabi ulang mandi walaupun pengsan sudah mandi pula dah. Rujuk Al-Muttaqa juz 1 160, Naul Atta juz 1 135 juga 36. Kaifiat mandi, cara mandi pula. Hadis ke-109 an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tutup mata ni kita buka. Kana idza ightasala min al-janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi
فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حتى على رأسه حثى على رأسه 3 حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. رواه البخاري ومسلم. Hadis ke-119 dari Aisyah radhiyallahu menerangkan bahwasanya Nabi SAW apabila mandi janabah selalu memulai dengan membasuh kedua tangannya. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya dan lalu membasuh kemaluannya. Setelah itu beliau mengambil air dan beliau berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat. Setelah itu beliau mengambil air dan memasukkan anak-anak jarinya ke dalam pangkal rambutnya. Setelah beliau merasa telah bersih, beliau pun mencidukkan air dengan kedua tangannya lalu menyiram atas kepalanya 3 kali. Setelah itu barulah beliau membasuh seluruh tubuhnya. Di akhir sekali beliau membasuh kakinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Kuat ni tak? Rujuk Muntaqad 1/120. Hadis ke-120 ni. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul tayammuna fi sya'nihi kullihi fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis ke-120 dari Aisyah radhiyallahu berkata, selalu Rasulullah SAW suka mendahulukan yang kanan, baik di ketika memakai sepatunya, maka selipar kasut ke apa, dikala menyisir rambutnya, dikala bersuci, bahkan di segala pekerjaannya, yang kanan dululah. Hadis Bukhari dan Muslim. Rujuk Sahih Muslim di 1/7. Poin pertama, hadis ini menyatakan bahawa kaifiat atau cara Rasul mandi ialah memula-mula beliau membasuh tangannya hingga pergelangan tangan. Setelah itu beliau membasuh kemaluannya. Setelah itu beliau mengambil air wuduk. Mula-mula tangan. Kedua, kemaluan. Ketiga, ambil air wuduk. Setelah mengerjakan wuduk ni hingga menyapu kepalanya saja, tak sampai kaki dia. Setelah itu beliau menyiduk air dengan tangannya lalu menyiram air atas kepalanya. Setelah itu barulah beliau menyiramkan air ke seluruh badannya. Setelah air itu merata seluruh tubuhnya, barulah beliau membasuh kaki, menyempurnakan wuduknya. Itu cara Nabi lah. Hadis ke-120 menyatakan bahawa Nabi gemar sekali memulai dari anggota sebelah kanan daripada sebelah kirinya dalam mengerjakan perbuatan-perbuatannya. Poin kedua, kata An-Nawawi, apabila seorang hendak mandi, hendaklah ia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah dan boleh ia baca sampai ke akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah saja, tak apa dah. Kebanyakan ulama menyukai kita membaca basmalah ketika hendak memulai mandi. Tentang membasuh kaki dalam berwuduk, sebagai ulama menyuruh supaya terus kita membasuhnya setelah menyapu kepala, tidak menanti sudah selesai mandi. Ulama-ulama Iraq demikianlah pula pendapatnya. Ada seolah bercanggah tadi ni dah, disuruh basuh lalu kaki. Setelah itu membasuh kemaluan, seterusnya meratakan ke seluruh badan, rambut dan kulit dengan mendahulukan sebelah kanan atas sebelah kiri. Setelah itu membaca syahadatain, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah. An-Nawawi berkata tentang menggosok badan. Gosok badan diperselisihkan para ulama. Maliki dan Muzani, anak murid besar Imam Syafi'i itu, mewajibkan menggosok dan mensyaratkan menggosok untuk sahnya mandi. Kemudian An-Nawawi berkata lagi, wuduk di permulaan mandi bukanlah wajib. Itu Imam Nawawi kata. Kata Qadiyat, tidak ada satu riwayat pun yang menerangkan bahawa Nabi meniaga-niagakan wuduk dalam membasuh anggota badan ini. Ibn Hajar sekali menyatakan ada. Kata San'ani, wuduk Nabi itu mungkin wuduk untuk salat dan dia boleh sebelum diangkat hadas besar dan mungkin membasuh anggota-anggota wuduk sebagai permulaan mandi, kemudian barulah membasuh anggota-anggota lain ketika menuang air atas seluruh badannya. Para ulama bersisih faham tentang menggosok badan dalam mandi berjunub, wajib ke sunat lah. Jumhur ulama berpendapat bahawa cukuplah menyiramkan air saja atas badan, tak wajib gosok lah. Malik, kebanyakan sahabat-sahabat dan Al-Muzani dari ashab Syafi'i, sahabat-sahabat Imam Syafi'i berpendapat bahawa apabila hanya satu tempat saja tidak digosok, maka mandi itu tidak sempurna. Imam Muzani dan ulama sahabat Syafi'i sebahagian. Para ulama juga bersisih pendapat tentang madmadah, iaitu berkumur-kumur dan istinsyak menghirup air ke hidung. Segala ulama berpendapat wajib, segolongan yang lain mengatakan tidak wajib. Masuk air dari hidung ataupun istinsyak masuk air dari hidung ataupun madah kumur lah. Di antara berpendapat wajib ialah Abu Hanifah dan Ahmad, kata wajib madah kumur dan hirup air ke hidung lah, istinsyak.
Abu Hanifah dan Ahmad. Para ulama juga berselisih faham pendapat tentang menggaruk-garuk rambut dia, gosok-gosok, gonyong-gonyong rambut dia, garuk-garuk masuk jari dalam rambut dia. Malik berkata menggaruk rambut itu adalah sunat. Kata ulama yang lain kata wajib dia. Para ulama bersih pendapat lagi tentang tertib. Kata segolongan ulama sunat menertibkan antara menyiram kepala dengan menyiram seluruh tubuh. Kata segolongan yang lain, kalau pada wuduk wajib tertib, maka pada mandi lebih terang lagi wajib tertib. Antara menyiram kepala dengan membasuh tubuh yang lain. Tapi mazhab kita tak wajib tertib lah. Mandi dia, full wuduk ya, tertib. Poin ketiga, menurut kebanyakan hadis yang lain, berkumur dan menghirup air ke hidung di waktu mandi janabah diwajibkan. Ada hadis lain lah. Pekerjaan ini telah dilengkapi oleh wuduk yang dilakukan itu. Jadi wuduk dengan mandi ni boleh sekali dah. Sekaligus ni. Walhasil sifat mandi ialah berwuduk sebelum membasuh seluruh anggota badan. Sesudah berwuduk barulah kita menyiramkan air ke atas kepala. Sudah itu atas seluruh badan dan mewajibkan mendahulukan belahan kanan atas belahan yang kiri. Menggosok badan tidaklah wajib. Madmadah dan istinsyak, berkomo-komo dan menghirup air ke hidung adalah wajib. Berkomo-komo dan hirup air ke hidung adalah wajib. Tentang mendahulukan bahagian kanan dari badan bukan ke kiri dulu. Start kanan disunatkan. Mendahulukan kepala atas seluruh badan sunat juga. Demikianlah terus-menerus dipraktikkan oleh Nabi SAW. Dan antara itu menurut kaedah istinbat harus diwajibkan juga. Dia kata wajib pula dah. Kalau kanan kiri tak dahulukan kepala daripada itu wajib. Jadi kita kira khilaf dah. Rujuk Al-Muntaqa jilid 1 muka 160, Nol Atta jilid 1 308 309 400, Subul Islam jilid 1 muka 20, Al-Muhalla jilid 1 muka 30, Al-Majmu' Syarh Muhazzab jilid 2 muka 105 hingga 106, Al-Mughni jilid 1 muka 222, Ar-Radatul Nadiyah jilid 1 muka 63, Bidayatul Mujtahid jilid 1 muka 37 hingga 39. Berwuduk sudah mandi janabah. Hadis ke-121 an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'da al-ghusli min al-janabati. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud An-Nasa'i wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Hadis ke-211 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengambil air wuduk sesudah mandi janabah. Hadis Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Tak ambil semaya dah lepas mandi wajib dah. Rujuk Sunan Ibn Majah jilid 1 muka 20. Hadis ke-21 kata Tirmizi hadis ni hasan sahih. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ni dengan beberapa sanad. Hadis ni menyatakan bahawa apabila seorang telah mandi janabah tidak fardu, tidak wajib lagi berwuduk. Mandi itu telah melengkapi wuduk. Kata Ibn Arabi, poin kedua dia, kata Ibn Arabi dalam syarah Tirmizi, tidak ada perselisihan para ulama bahawa wuduk itu termasuk dalam mandi. Mandi janabah maksudnya adanya wuduknya. Dan bahawa niat bersuci dari janabah itu melengkapi niat bersuci dari hadas kecil sekaligus. Kata Ibn Abdul Bar, orang mandi janabah yang telah membasuh seluruh badannya berarti telah menunaikan hukum yang diwajibkan atasnya, iaitu mandi. Allah mewajibkan atas orang yang berjunub hanya mandi dari janabahnya saja, bukan berwuduk. Kata Ibn Battal, ulama-ulama besar telah berijma', bersepakatlah atas tak usah berwuduk sudah mandi janabah. Dalam pada itu ada sebahagian sarjana seperti Abu Thawr, Daud dan kebanyakan ulama Iraq, mewajibkan juga wuduk atas orang yang mandi janabah sudah mandi. Tapi pelik itu dah. Poin yang ketiga dah. Lafaz-lafaz hadis ini kami pindahkan dari kitab-kitab Al-Mughni, Al-Majmu' dan Sunan Ibn Majah. Sebahagian kitab hadis seperti Al-Muntaqa dan Al-Attar tidak menyebutkan perkataan dari janabah. Hanya menyebut Nabi selalu tidak berwuduk sudah mandi. Kerana itu mereka yang hanya mengambil lafaz hadis ini dari Al-Muntaqa dan sepertinya, yakni membawa hadis ini sebagaimana saja, membawa kepada umumnya mandi. Setiap mandi tak wajib. Mandi sunat ke mandi wajib ke tak payah ambil semaya dah. Kata mereka tak perlu berwuduk sudah mandi, baik mandi pagi ataupun mandi petang, mandi kepanasan ataupun mandi untuk menghilangkan keringat. Dikira pakai wuduk jadi. Setelah kami mendapatkan lafaz hadis ini dengan selengkapnya yang dibawa oleh Ibnu Qudamah, An-Nawawi dan Ibnu Majah, berpendapat bahawasanya apabila seorang mandi menghilangkan hadas besar, tak diperlukan lagi baginya berwuduk untuk salat. Jika mandinya bukan buat menghilangkan hadas besar, maka perlulah berwuduk untuk salat. Mandi biasa wajiblah, mandi sunat, mandi niat lah. Niat ibadah baru tak wajib ambil wuduk lah.
Kami tahqiqkan demikian. Kami utamakan pendapat demikian adalah kerana dengan tegas hadis menerangkan bahawa Nabi tidak berwuduk sedah mandi janabah. Bukan umumnya mandi. La nyat la yatawaddau ba'da al-ghusli min al-janabati. Nabi tidak berwuduk sedah mandi janabah. Alasan mereka bahawa mandi itu adalah mandi umum ialah lafaz yang tidak menyebutkan perkataan dari janabah. Kami juga berpendapat demikian sekiranya kami belum lagi perolehi tambahan dari janabah tersebut. Tapi dalam hadis tertera bagi je ada sebut janabah ni. Maka setelah kami perolehi tambahan tersebut dari seorang yang dipercayai, tidak dapatlah lagi kita berpegang kepada umum. Tegasnya tertolaklah perkataan Tuan Haji Hasan Bandung lah tak? Yang mengumumkan mandi dalam al-lisan. Dia kata mandi tak niat ke apa-apa, kira macam mandi berniat lah kira dah. Tak payah wuduk dah lepas mandi. Dia kata tidak, niat mandi wajib ke janabah lah baru. Tak payah ambil semaya. Mula lepas mandi dah. Walhasil kami berpendapat tak usah berwuduk sedah mandi janabah. Bukan kerana menterapkan umum hadis kepada khusus, hanya kerana terang-terang hadis mengkhususkannya. Rujuk Al-Muntaqad 1/151, Majmu' Syarh Mazhab jilid 2/195, Al-Mughni jilid 1/202, Sunan Ibn Najah jilid 1/60, Naul Atar jilid 1/310. Masalah ke-9 ada membasahi rambut dan sanggul rambut lah. Hadis ke-122, An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashaddu sufara ra'si afa anqaduhu li ghuslil janabah. Faqala la innama yakfiki an tahsiya ala ra'siki thalatha hasajatin thumma tufidina 'alaikil ma'a fatatahhurina. Rahul Jama'ah illa al-Bukhari. Hadis ke-102 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku berkata kepada Rasul, ujarku, ya Rasulullah, bahawasanya saya adalah seseorang wanita yang mengikatkan anyaman rambut. Apakah saya harus melepaskan ikatan itu untuk mandi janabah? Nabi bersabda, sebenarnya cukuplah engkau menggayungkan air dengan kedua belah tanganmu 3 kali gayung dan menuangkannya atas kepalamu. Setelah itu barulah engkau menyiramkan air atas seluruh badanmu, maka dengan demikian kamu telah bersuci. Dah. Cukup juruh atas kepala tu 3 kali gayung dan menuang ke atas kepala mu ni. Dan lepas tu sudah itu barulah engkau menyiramkan atas seluruh badan. Tu kira suci lah, tak payahlah buka rambut ke apa dah. Hadis riwayat jemaah selain daripada Bukhari. Rujuk Al-Muntaqad 1/152. Hadis ke-123, An Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna naghtasilu wa 'alaina ad-dimadu wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhallatin wa muhrimatin. Rawahu Abu Daud. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah kami selalu mandi sedangkan rambut kami dilumurkan dengan obat yang mengisukkannya. Kami melakukan demikian di hadapan, yang ini diketahui Rasul baik dikala kami sedang dalam ihlal haji ke umrah ke apa ni, maupun sedang dalam ihram. Ihlal haji kali tak? Dalam ihlal ni halal tak? Maksudnya bukan ihram haji lah. Bukan niat masa haji. Maksud dalam haji pun buat juga gitu dah. Hadis Abu Daud. Rujuk Ta'liq Muntaqad jilid 1/152. Lepas tu hadis ke-124, An Ubaid bin Umair qala balagha Aisyah anna Abdullah bin Umar ya'muru an-nisaa idza ightasalna an yanqudna ru'usahunna. Faqalat ya 'ajaban li ibn Umar hadha ya'muru an-nisaa idza ightasalna an yanqudna ru'usahunna afala ya'muruhunna an yahliqna ru'usahunna. Laqad kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin la azidu ala an ufrigha ala ra'si thalatha ifraghatin. Rawahu Ahmad Muslim. Hadis ke-104 dari Ubaid bin Umar berkata, telah sampai berita kepada Aisyah bahawa Abdullah bin Umar memerintahkan kaum wanita apabila mandi membuka rambutnya. Berita ini disambut Aisyah dengan ujarnya, heran aku memikirkan keadaan Abdullah bin Umar lah. Dia menyuruh perempuan membuka sanggul. Mengapakah dia tidak menyuruh kaum wanita mencungkur rambutnya saja? Saya berulang kali mandi dengan Rasulullah dari satu bejana. Saya tidak lebih dari menuang air 3 kali tuang atas kepalaku. Yang ni tanpa buah sanggul tak? Hadis Ahmad dan Muslim ni. Rujuk Muntaqad 1/153. Okey, poin pertama, hadis ke-122 ini derajatnya adalah sahih.
yang tidak syak lagi. Hadis ini menyatakan bahawa tidak wajib atas kaum wanita membuka anyaman rambutnya atau sanggul rambutnya untuk mandi janabah. Cukup hanya menyiram air saja atas sanggulnya itu atau untuk dalam anyaman rambutnya itu. Hadis ke-103 menyatakan bahawa tidak dimestikan air masuk ke dalam sela-sela rambut dan perkataan kami selalu mandi. Memfaedahkan umumnya mandi. Termasuk dalam hal ini adalah mandi haid dan mandi janabah juga. Hadis ke-104 menyatakan bahawa melepaskan sanggul rambut tidak diwajibkan dalam mandi janabah. Poin kedua dalam masalah ini, para ahli fiqh banyak pendapatnya. An-Nasa'i mewajibkan kaum wanita membuka sanggulnya, baik untuk mandi janabah maupun untuk mandi haid. Al-Hasan Basri, Taus, Malik menurut satu riwayat juga Ahmad menetapkan bahawa membuka sanggul rambut untuk mandi janabah tidaklah diwajibkan, baik oleh seorang lelaki maupun oleh perempuan yang tak wajib buka sanggul dah. Kata Ibn Qudamah, imam yang empat telah sepakat atas tidak wajib membuka rambut untuk mandi janabah. Adapun untuk mandi haid, mereka berlain pendapat. Mandi janabah tak wajib. Sepakat pula dah. Mandi haid ni lain dah. Mandi haid ni sekali lepas minggu tu dah. Sebagian mereka seperti Al-Hasan atau mewajibkan wanita membuka sanggul rambut untuk mandi haid. Mandi wajib, mandi janabah tak. Mandi haid pula wajib dah. Kata sebagai ulama, membuka rambut sanggul tidak wajib, hanya disukai saja. Inilah pendapat kebanyakan para fuqaha kata sunat, dan inilah yang benar. Mereka berpendapat demikian adalah kerana pada sebagian riwayat meriwayatkan hadis Ummu Salamah terdapat perkataan yang tegas tidak mewajibkan buka sanggul untuk kedua-dua mandi tersebut. Mandi janabah ke mandi haid ke, sama saja tak wajib buka sanggul. Ummu Salamah berkata, apakah saya membuka ikatan rambut untuk keperluan mandi haid dan janabah? Ya Rasulullah. Nabi menjawab tidak. Hadis itu tegas dah. Kata An-Nawawi, tidak wajib membuka sanggul apabila air tembus ke dalam rambut. Jika tidak, wajib membukanya. Kalau rasa tak rata, kena buka dah. Ibn Hazm dalam Muhalla mewajibkan kaum wanita membuka ikatan rambutnya. Beliau berkata wajib kaum wanita melepaskan sanggul rambut untuk mandi janabah, mandi haid, mandi Jumaat, mandi kerana memandikan jenazah dan mandi nifas. Tapi bertentangan jumhur ulama dah. Yang ketiga, bagi orang yang perhatikan hadis-hadis ini dengan mendalam, tentulah meyakini melepaskan sanggul untuk mandi tidaklah diwajibkan. Perbuatan Aisyah yang di hadis ke-103 dipandang satu perbuatan yang dibenarkan oleh Nabi. Maka yang menyatakan bahawa mandi bagi wanita mesti membuka sanggul rambut dia bukanlah hanya mandi janabah saja, itu tidak ada dalilnya. Kerana mengingatkan sanggahan Aisyah terhadap perintah Ummu Umar, hadis ke-104. Para ahli usul telah menetapkan bahawa ikrar taqrir itu suatu hujah. Maka ikrar Nabi terhadap perbuatan Aisyah yang tidak membuka sanggulnya, bahkan yang tidak memasukkan air ke dalam rambutnya, adalah hujah yang dapat dipegangi. Mengenai rambut yang terurai, ujung rambut yang terlepas, maka difahamkan dari hadis ini bahawa hujungnya itu tidaklah diwajibkan wanita membasuhnya. Demikianlah menurut pendapat Abu Hanifah. Asy-Syafi'i mewajibkan membasuhnya. Gitulah kira membasuh dah. Berhati-hati. Rujuk Al-Muntaqa jilid 1 muka 152 hingga 153, Naul Atta jilid 1 muka 311 hingga 312, Subul Salam jilid 1 muka 101 hingga 102, Al-Mughni jilid 1 muka 209, Al-Muhalla jilid 2 muka 40, Al-Majmu' Syarh Mazhab jilid 2 muka 187. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.